Sebab apa kita tangkap jenayah terancang? Sebab ini adalah sindiket. Dia ada ketua sindiket, ejen, tekong laut, transporter, tekong darat, penjaga rumah penampungan, circle tu. Kalau biasa sebelum ni kita tangkap Atik Som. Atik Som ni hanya kita tangkap tekong, seorang tekong, migran, tuduh. Tapi yang sindiket tak dapat. So dengan idea Tuan Yusof ni, Syed Yusof ni, come out dengan pendekatan ni, so ini pertama kali kita tangkap bahawa jenayah terancang. Sebab tu kita dapat tangkap semua sekali. Habis lumpuh. Dan mereka ni dituduh bahawa Seksyen 130W Kanun Keseksaan lah, menganggotai kumpulan ni lah, kumpulan penjenayah ni. So model ni digunakan oleh negeri-negeri lain. Tapi yang paling banyak tangkapan kita dah tuduh minggu lepas 51. Kita ada Otong. Yang dalam state lain adalah macam Perak tak ada 19 kot. Perak lagi Selangor kot adalah 13 ke 16. Kita yang paling banyak dan kita perintis. Dan kita ada lagi 19 lagi yang kita akan tuduh, insya-Allah minggu depan. Kita tengah tunggu arahan untuk dituduh. Yang ini melibatkan pegawai dan anggota agensi penguatkuasa. So Johor perintis dalam konteks op pintas bersepadu yang kemudian dikonvert pada op benteng, dan dari segi pertuduhan di bawah jenayah terancang. Itu Johor perintis dia. Okey Datuk. Tentang jenayah kekerasan Datuk, dan juga dulu Johor ni dia dikenali sebagai tempat jenayah yang banyak lah. Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur kan. Dari segi itu pula macam mana tu? Tadi kita dah cerita pasal Os Benteng. Dari segi jenayah kekerasan tu bagaimana? Sebenarnya kalau tengok dari segi jenayah satu Malaysia lah, yang paling tinggi KL. Jenayah indeks per 100,000 orang lah. Nombor 2 Johor Baru lah, Johor Baru. Johor ni ada 3.8 juta penduduk. 1.8 juta dekat Johor Baru lah. Kalau ada dari pentadbiran polis ada pecah dua, Johor Baru Utara, Johor Baru Selatan. Memang Johor ni tempat kedua dari segi crime rate lah. Untuk tahun ini saya ni, kalau saya ikut daripada 1 Januari sehingga 5 Julai lah, saya ambil tempoh daripada 2019 tempoh yang sama 2019, jenayah indeks kita ni 4,951. Untuk tempoh yang sama untuk tahun ini, tahun 2020, hanya 3,906 kes, iaitu jatuh sebanyak 1,045 kes ataupun 21%. Ini sebab PKP, dan dia tengah pick up balik ni. Kalau pada awal PKP crime rate jatuh 43%, sekarang dah tinggal 21%. Kita yakin akan turun lagi, crime rate akan naik. Sebab bila dah PKP tak ada, pergerakan semua ada lah. Memang kadar jenayah memang tinggi, dan kita sedar benda ni. Jenayah indeks termasuklah jenayah kekerasan ni, bunuh banyak melibatkan warga asing ni. Memang ada kes ni antara Bangladesh dengan Myanmar dengan orang Indonesia, tapi semua dapat diselesaikan dalam tempoh yang pendek. Mungkin dalam sehari atau 2 hari dapat diselesaikan. Begitu juga kes-kes bunuh, cedera, samun banyak. Yang jenayah harta benda, curi kereta, curi motor, banyak yang kita ni. Kalau ikut operasi, banyak juga maklumat yang dapat daripada orang tentang judi. Kita buat setiap hari operasi judi ni. InsyaAllah crime rate ni akan ada. Crime akan ada lah. Cuma kita nak kurangkan. Kita nak pastikan kurangkan, dan penyelesaian tu tinggi. Kalau ikut kadar penyelesaian pun tinggi ni, 48% Johor yang ni. 48.8% penyelesaian kes tinggi. Setiap kes jenayah yang kita dapat selesaikan. Sebab pengalaman banyak pegawai-pegawai anggota kat sini Johor ni pengalaman. Kalau dulu memang lagi serius Johor ni, tahun 2014 kan, 2014-2016 banyak kes yang kita tangkap pun banyak lah, yang kongsi gelap. Yang kongsi gelap kita tangkap, yang dibebaskan lepas ditukar jadi kesalahan berhak pertubuhan. Saya tak nak komen lah, itu melibatkan politician kan, nanti orang cakap apa pula kan. Tapi kita tangkap ada asal, dan mereka tu yang aktif sekarang ni, yang dibebaskan bawah akta pertubuhan tu, yang bebas sekarang ni, yang aktif sekarang ni. Kita sedang pantau. Datuk, kita lihat fokus Datuk bukan setakat pada warga polis, tapi setiap kali penguasaan tu melibatkan agensi penguasaan yang lain, immigration kan. Jadi nampaknya Datuk macam bila ada tangkapan tu menyinggung jugalah agensi penguasaan yang lain. Macam mana tu Datuk
kan sedangkan dalam masa yang sama Datuk bekerjasama dengan agensi dan bersama-sama tangkapan juga dibuat difokuskan juga kepada kumpulan-kumpulan ni lah. Kita dah berpuluh-puluh tahun isu ni dibangkitkan lah. Isu, saya tak boleh tangkap pegawai migration. Contohnya lah, pegawai migration nanti dia orang tersinggung. Saya rasa isu tu perlu ditolak tepi terus. Tidak patutnya timbul. Bagi saya, kita jangan malu. Benda ni benda hakikat. Isunya, kesnya ada. Kalau kita tak mengakui bahawa kita ada menghadapi masalah dalam isu ni, ada pegawai dan anggota kita makan rasuah, kita nak tutup, dia tak akan habis. Itu yang berlaku sebelum ini. Bagi saya tak perlu malu. Saya nak malu apa? Polis yang kita tangkap 14 orang. Bagi saya tak malu. Saya rasa IGP pun tak rasa malu. Tak malu pun. Yang penting kita ambil tindakan. Kalau kita ada sikap tu lagi, sampai bila-bila pun isu ni takkan habis. Sebab tu saya kata kita kena tegas. Rakyat tahu. Orang kampung pun tahu aktiviti kehidupan. Macam saya bagi tahu tu. Orang kampung boleh hantar video dekat saya. Ada satu, saya tak tahu betul tak betul, di mana insiden, kereta polis, kereta perundang polis, escort, rokok dekat daerah Pantai Timur, Johor lah. Orang awam boleh hantar video. Mana kita letak muka kita? Sekarang ni bukan zaman dulu. Semua orang boleh. Ada satu yang saya bagi tahu dekat, tadi saya cakap tadi, orang awam hantar gambar dia. Ada 10 pusat judi. Judi online, judi top up, macam-macam lah. Judi 4-6 ekor ni. Dalam dekat daerah Kulai. Siap dengan gambar pun, WhatsApp dekat saya. So saya tanya OCPD, siapa dekat OCPD? OCPD ambil je. Memang betul pun. Takkan kita nak menafikan lagi? Kan? Kalau kita menafikan benda ni, kalau kita masih lagi rasa malu, kita nak melindungi pegawai dan anggota kita, sampai kiamat pun isu penyelewengan rasuah di kalangan agensi pengawas tak akan habis. Tak perlu dimalukan. Kita kena tegas. Kalau tak tegas, sampai bila pun tak habis. Sebab tu saya kata saya nak ambil tindakan. Saya tak kira siapa pangkat dia orang pun, daripada mana agensi pun. Polis ke, saya punya OCPD ke, saya punya ketua jabatan ke, saya punya timbalan KP ke, ataupun saya sendiri, silakan siasat. Tak ada masalah. Kalau salah, ambil tindakan. Kalau kita masih lagi nak sembunyi, nak tutup, kan, malu, segan, mencemarkan imej, rakyat semua tahu sekarang. Kan? Isu penyelewengan kat pintu-pintu masuk kita bukan benda baru. 3-4 tahun lepas pun SB ada tangkap dekat KLIA. Berapa puluh orang dah tangkap. Kita nak menafikan apa lagi? Macam polis lah yang kata, yang saya tangkap dadah ni. Sarjan bersekongkol dengan pengedar dadah. Bukan benda yang baru, benda lama. Tak perlu dimalukan, tak perlu merasa malu. Terima hakikat. Akui bahawa itulah masalah utama dalam agensi penguatkuasaan. Baru tindakan boleh diambil. Kalau kita duk menafikan, maknanya kita tak ambil tindakan. Kalau boleh kita nak cover up. Kalau boleh kita nak tutup. Itu yang menyebabkan lagi jenayah tu lagi masyhur lagi. Pada masa sama rakyat tahu. So saya rasa dah cukup lah. Cukup dengan cara lama. Cukup dengan kaedah lama. Sikit-sikit nak malu, sikit-sikit nak segan. Mencemarkan imej. Habis tu yang dia buat makan rasuah tak cemar imej. Kita tak ambil tindakan, tak cemar imej kita. Kan? Mungkin saya tegas atau saya kasar sikit pasal yang mana, tapi kalau tak ambil tindakan, sampai kiamat pun takkan habis isu ni. Datuk fokus pada jurung-jurung sekarang ni kan. Sebelum ni kita tengok penguasa lebih pada weekdays, semua kan sekarang tu. So Datuk pernah mention Datuk punya hutan kan. So macam mana tu? Saya rasa hutan yang macam mana Datuk ni? Hutan ni banyak. Dulu waktu saya kat kontineri banyak lah. Dengan Jemaah Islamiah lah, dengan Daesh lah, dengan arwah Muhammad Wandi lah. Hantar orang SO pantau pergerakan saya, jogging sebagainya. Tak sekali pengena kan. Itu biasa. Orang hantar WhatsApp,